Hai, selamat sejahtera. Saya Nur Sakina dari Greenpeace Malaysia. Kami daripada Gabungan Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Saya pas kepada rakan-rakan saya untuk perkenalkan diri mereka juga. Saya Suresh daripada Suaram. Suaram adalah salah satu ahli dalam Gabungan Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Syakila. Okey, hai semua. Saya Syakila daripada Persatuan Aktivis Sahabat Alam atau kita kenali sebagai Kuasa, merupakan komponen ataupun NGO di bawah Selamatkan Hutan Simpan Kuala Langat Utara juga. Terima kasih. Jadi saya akan tanya kepada Cik Suresh lah sedikit latar belakang gabungan kita ni. Okey. Jadi gabungan ini ditubuhkan pada awal bulan 10 dan bagaimana tertimbulnya idea untuk menubuhkan gabungan ini adalah berpunca daripada yang kami fikirkan kegagalan public hearing, pendengaran awam berkenaan dengan penyawartaan hutan HSKLU yang diadakan di Pulau Keri pada 29 September 2020. Di mana ramai banyak kumpulan-kumpulan NGO yang menghadiri pendengaran awam tersebut berpendapat pendengaran awam itu dibuat sekadar hanya untuk memenuhi syarat yang ditetapkan tetapi bukan bertujuan untuk menilai sama ada penyawaratan ini perlu atau tidak. Jadi selepas itu sebanyak 15 kumpulan NGO telah bersama dan juga beberapa individu untuk menubuhkan Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Ini adalah satu gabungan dan juga kita telah PHSKLU, gabungan ini telah habis kempen fasa pertama yang mungkin juga kawan-kawan lain boleh terangkan selepas ni, dan kita akan masuki dalam kempen fasa kedua lebih kurang penghujung bulan Januari. Itu saja. Terima kasih Suresh. Jadi maybe Syakila nak tambah sedikit pasal petition yang kita dah buat hari itu. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum daripada public hearing, sebenarnya Kerajaan Negeri Selangor dan juga kita panggil sebagai Jabatan Perhutanan Negeri Selangor telah keluarkan satu notis untuk kita beri bantahan ataupun beri surat kepada MB untuk menyatakan bantahan ataupun sokongan terhadap isu nyawarta tersebut. Dan pada 5 Februari 2020, iklan tersebut telah keluar dan alhamdulillah kita telah menjalankan satu petition yang ini adalah melalui satu coalition yang lain sebelum tertubuhnya satu NGO barulah ataupun satu gabungan yang baru. Jadi pada waktu tersebut pada bulan Februari sehingga April sehingga petition ini ditutup, kita terima lebih kurang 45,000 petition yang termasuk 11,000 email. Kita dapat juga surat kepada MB yang mana membantah sekeras-kerasnya penyawartaan hutan simpan Kuala Langat Utara. Yang itu yang menyebabkan berlakunya town hall ataupun sesi pendengaran awam yang kemudian mengakibatkan kami menjadi satu lagi kolektif untuk menolak ataupun membantah sekeras-kerasnya apa yang sedang berlaku sekarang di Negeri Selangor. Terima kasih Syakila. Jadi kita ambil beberapa soalan daripada rakan-rakan kita daripada social media lah. Ada satu yang bertanya lah, tadi Syakila terangkan pasal petition kan, dia tanya apa yang terjadi kepada petition tu? Adakah ia berkesan? Apakah langkah seterusnya? Okey, saya rasa Kina ada ketika town hall, Suresh juga ada ketika town hall. Petition tersebut di-highlight oleh YBH which is Exco Alam Sekitar Negeri Selangor. Tapi ada di sebalik 45,000 petition yang diterima, katanya bukan semuanya daripada orang Kuala Langat ataupun orang berkepentingan, which is dia kata 45,000 tu tak boleh dinilaikan ataupun tak boleh diambil kira secara keseluruhan kerana datangnya daripada luar negara dan sebagainya. Tapi bagi saya itu menunjukkan betapa rakyat negara kita dan rakyat negara luar
sedang peka dan sedang terbuka mindanya untuk menolak sebarang pembangunan yang tidak mampan di negeri Selangor, which is very sick. Kita rasa dah banyak sangat pembangunan kat negeri Selangor dan kita nampak lokasi hutan simpan Kuala Langat Utara tersebut memang sangat strategik kerana bersebelahan dengan Putrajaya, which is kita nampak nilai tanah tu sangat-sangat tinggi. Dan bila YBH selaku Exco Alam Sekitar Negeri Selangor menggambarkan bahawa petition sebanyak 45,000 tersebut tidak valid, kita sebagai NGO ataupun kita sebagai orang yang ingin mempertahankan adat orang asli dan juga kawasan hutan tersebut rasa sangat marah. Dan saya rasa rakan-rakan orang asli di sana juga ketika town hall begitu marah bila dapat tahu ramai orang yang menyertai petition tersebut tetapi ditolak mentah-mentah dan kerana bukannya orang berkepentingan ataupun lokal. Dan untuk sesi pendengaran awam hari kedua, NGO dijemput. Itu pun bukan semua. Ada yang kita panjangkan kepada rakan-rakan NGO yang lain. Ada yang tidak dijemput. Dan pada sesi pertama, hari sebelumnya, cuma saya kira 70 orang ataupun 60 orang sahaja dijemput individu. 70 orang individu ataupun 60 orang individu despite of 45,000 petition dan juga bantahan yang ditulis, which is bagi saya ini adalah satu pengasingan ataupun alinisasi daripada orang awam untuk menyertai bantahan tersebut. Terima kasih Syakila, sangat berpadu. Ya, saya setuju juga. Ada soalan lagi satu ni, dia tanya berapakah keluasan hutan Hulu Langat? Maybe Suraj boleh jawab. Okey. Ya, okey. Keluasan dalam ekar dalam ekar lebih kurang 2,400 ekar. Kalau kita tukarkan kepada hektar dalam 970. Ini adalah keluasan yang masih tinggal. Sebenarnya kita lihat hutan ni telah diwartakan pada tahun 1927 oleh British semasa memerintah negeri Selangor, dan semasa pewartaan hutan ni pada tahun 1927 keluasannya hampir 8,000 hektar. Okay. Daripada 8,000 hektar kita ada lebih kurang 1,000 hektar. 7,000 telah pun dinyawartakan untuk tujuan perladangan, pembangunan, untuk memberikan utility masuk ke dalam kawasan hutan dan sebagainya. So 7/8 hutan telah pun dinyawartakan, tinggal lagi 1/8. Dan ini pun hendak dinyawartakan untuk satu pembangunan yang dikatakan pembangunan bercampur yang kurang jelas. Dan kita lihat dalam 970 hektar ni, 60 hektar adalah akan dijadikan sebagai kawasan digezetkan sebagai kawasan raya orang asli, dan 910 hektar akan digezetkan untuk pembangunan bercampur. Okey, so itu yang diberikan oleh Exco Alam Sekitar YBH pada masa sekarang. Terima kasih Suraj. Jadi ada lagi satu soalan yang tanya berkaitan, berapa banyak orang asli yang tinggal sebenarnya dalam hutan ni? Okey, kita lihat ada 3 perkampungan orang asli di sini. Kampung Busur Baru, Kampung Bukit Ciding dan Kampung Pulau Kempas. Okey. Saya kurang arif dengan bilangan jumlah penduduk yang tinggal, tetapi melalui beberapa lawatan yang dibuat ke perkampungan-perkampungan ini bersama kawan-kawan NGO yang lain, saya fikir lebih kurang 500 keluarga. Dan jika kita gabungkan ketiga-tiga kampung ni, okey, so ada lebih kurang 500 keluarga. Jadi jika kita ambil purata isi keluarga dalam 5 orang, jadi kita boleh dapat dalam 2,500 orang. Tapi nilai ni kasar, bukan jitu. Ya. Tapi banyak orang juga ya tinggal dalam tu. Dan ini adalah suku kaum Temuan. Ya. Orang asli ada 18 suku kaum dan ini adalah Temuan. Ya. So, kita tengah menyambut Hari Moyang untuk orang Temuan sekarang ni. Ya, ada lagi satu Hafiz bertanya, apa yang mereka sebenarnya rancang nak buat di sana tu? Okey, bagi saya bila dikeluarkan satu iklan untuk
cadangan untuk menyawarta hutan tersebut, ianya tidak dikeluarkan dengan satu cadangan yang jelas. Which is orang asli ataupun perkampungan orang asli di sana juga diberitahu sebagai kawasan pembangunan bercampur. Which is kita tak tahu adakah ada hospital ataupun itu akan dibuka sebagai perumahan ataupun kawasan industri, kita tak tahu. Dan bagi saya ini adalah satu hal yang melanggar daripada garis panduan demokrasi alam sekitar. Which is bila kita memperjuangkan ataupun kononnya Kerajaan Negeri Selangor memanggil kita semua untuk ke town hall dan juga pendengaran awam, mereka perlu menyediakan satu bentuk maklumat ataupun dokumen yang jelas yang mana kita telah tahu apa bakal terjadi dekat hutan tersebut. Dan sampai ke hari ini kita semua tak tahu, betul tak rakan-rakan NGO yang lain pun kita tak tahu apa yang bakal jadi dekat hutan tersebut. Jadi orang asli macam ada 50-50, like macam kalau kami let go di hutan, what happened to us? Apa yang bakal terjadi kepada kami dan apa yang bakal terjadi kepada hutan tersebut. Dan untuk maklumat semua orang, hutan tersebut juga merupakan penempatan baru kepada perkampungan-perkampungan yang disebutkan oleh Suraj disebabkan oleh pembinaan KLIA dulu. Jadi berapa banyak kali rakan orang asli kami perlu dipindahkan daripada kawasan yang sepatutnya mereka membesar dan sebagainya. Bayangkan jika kita terpaksa ataupun dipindahkan daripada kampung kita sendiri dan tak dapat nampak lagi apa jelasnya kawasan tersebut sebagai kampung yang kita membesar dulu. Jadi bila ada soalan tentang sebenarnya bila berlaku nyawarta ini, kawasan tu nak jadikan apa, kita sendiri belum tahu. Dan benda tu macam buat kita rasa macam itu yang menguatkan lagi andaian kami sebagai NGO untuk menolak sekeras-kerasnya penyawartaan hutan ini kerana takut diberikan kepada individu-individu tertentu ataupun ada entiti-entiti yang berkepentingan di belakang hutan simpan tersebut. Which is yang seperti saya sebutkan tadi, kawasan tanah tersebut merupakan kawasan bernilai tinggi. Yang mana kita nampak ramai sangat orang sedang aim kawasan tersebut untuk dijadikan sesuatu. Dan kalau betul halnya ataupun penyawartaan ini adalah khususnya untuk pembangunan orang asli dan sebagainya, nyatakan dengan jelas apa yang apa yang terkandung dalam pembangunan bercampur tersebut. Adakah ianya hospital khas untuk orang asli? Adakah ianya sekolah khas untuk orang asli? Adakah apa? Tapi buat masa sekarang sehingga hari ini kami tidak diberitahu apa yang bakal dilakukan di hutan tersebut. Saya nak tambah sedikit dengan apa Shakila sebutkan tadi. Yang pertama juga orang asli di sana telah dipesongkan, diberikan informasi yang salah apabila mereka diberitahu bahawa mereka perlu bersetuju untuk menyawartakan hutan ini supaya sedikit kampung mereka yang bertindih dengan hutan simpan ini boleh digazetkan sebagai kawasan raya kampung mereka. Jadi mereka diberi info bahawa mereka perlu bersetuju supaya mereka dapat lebih kurang 60 hektar daripada hutan simpan ini sebagai kawasan raya. Ini adalah informasi yang salah. Tidak perlu buat sebegitu. Jika Kerajaan Selangor fikirkan 60 hektar itu perlu dijadikan kawasan raya orang asli, mereka boleh keluarkan hanya 60 hektar. Tidak perlu nyawarta keseluruhan 970 hektar. Itu yang pertama. Dan kedua yang tanah ni kita ada satu kawan dalam gabungan ni GEC. GEC telah membuat satu pengiraan di mana MB telah menyatakan pada satu masa jika pembangunan bercampur ni diluluskan, kerajaan negeri akan mendapat pendapatan lebih kurang 300 juta ringgit berdasarkan kepada harga jualan tanah di situ. Dan berdasarkan kepada pengiraan GEC itu bermaksud satu kaki persegi tanah tersebut dijual dengan harga lebih kurang RM4 atau RM5. Manakala harga pasaran tanah di kawasan itu kita lihat adalah lebih kurang RM100 satu kaki persegi. Jadi perbezaan itu terlalu tinggi, RM4-5 dan harga pasaran adalah 100. Bermaksud kami fikir ada pihak yang akan membuat satu keuntungan yang cepat. Satu skim untuk mendapatkan hasil yang lumayan tanpa buat apa-apa kerja, iaitu dengan mendapatkan tanah ini daripada pihak Kerajaan Negeri Selangor dengan harga lebih kurang RM4 atau RM5 dan kemudian jualnya kepada pihak yang akan memajukan tanah ini dengan mungkin harga pasaran RM100. Itu akan membolehkan mereka mendapat satu keuntungan yang sangat tinggi, lebih kurang 95% dan tidak perlu buat apa. So itu nampaknya adalah satu tujuan utama untuk penyawartaan ini. Itu saja.
kasih Suresh dan Syakila. Sangat berinformatif ya. Jadi ada lagi satu soalan yang tanya, tapi saya rasa kita sudah cover ni, apa status hutan tersebut? Statusnya sekarang masih lagi hutan simpan. Ya. Tapi itulah yang tengah kita bincangkan sekarang, adakah ia akan kekal sebagai hutan simpan ya. Jadi rasanya soalan terakhir, macam mana, apa yang orang luar di sana, public lah, orang awam yang boleh buat sekarang? Apakah langkah seterusnya sebagai orang awam yang hendak menyokong gabungan ini dan hendak menyokong orang asli dan hendak mempertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara? Syakila, mula Suresh, bagi orang bagi peluang kepada orang muda. Okay, sure. Okay, banyak ataupun ramai yang tanyakan kepada NGO-NGO, contohnya macam Greenpeace, kepada kuasa, even ke Suaram sendiri, ramai yang tanyakan macam mana nak participate secara aktif kepada perlawanan ini ataupun macam mana kita nak mempertahankan hutan simpan tersebut. Okay, anda boleh pergi ke Instagram Klima Action Malaysia ataupun kami, KAMY, untuk gunakan kita panggil sebagai filter mereka, dan boleh hashtag hutan pergi mana, which is kalau anda nampak belakang ni, hutan pergi mana, boleh hashtag hutan pergi mana dan beberapa hashtag lain untuk kita sebarluaskan tentang isu ni dan kita bagi tahu kepada rakan-rakan yang tak pernah tahu tentang isu yang sedang berlaku di Kuala Langat. Dan ada juga kita buat kempen di TikTok, kita buat kempen di Instagram, di Twitter. Anda boleh cari hashtag yang saya sebutkan tadi, hutan pergi mana, untuk mengetahui kronologi kes dan juga anda boleh menyokong daripada situ. Dan buat masa sekarang, usul untuk menolak Nyahwata ni telah masuk dalam Dewan Negeri Selangor, dan ini bukan isu kecil ataupun isu rakyat sahaja, tapi telah diambil kira ataupun dah diambil peduli oleh beberapa adun yang bertanggungjawab dan adun yang merasakan tidak perlunya Nyahwata dijalankan di Selangor lagi. So sebagai orang awam, kita boleh proaktif dekat kita punya media sosial, sebab sekarang sedang pandemik dan kita tak boleh berdemo dan sebagainya. Ini cara kita berdemo adalah dengan online demo dan juga virtual demo. So cari hashtag hutan pergi mana, get to know everything about it, boleh pass kepada orang ramai. Ya, itu dari pihak saya. Suresh, Okay. ada nak tambah? Ya, okey. Saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan oleh Syakila. Buat masa sekarang kita ada isu pandemik COVID, dan oleh sebab itu kita tidak boleh keluar beramai-ramai dan menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap penyawartan ni. Jadi kita boleh tunjukkan tu di media sosial seperti yang dinyatakan oleh Syakila. Dan selain daripada itu, apa yang saya fikir ialah minggu lepas saya ada berbincang dengan kawan aktivis seorang di Sarawak, di mana salah satu perkara yang disebutkan oleh beliau ialah hutan adalah tanggungjawab semua orang. Beliau merujuk kepada hutan di Sarawak pada masa itu. Beliau kata hutan di Sarawak ataupun di Kepulauan Borneo itu menyebabkan kawasan di sekitarnya mengalami pengurangan karbon dan kebaikan yang lain. Jadi adalah tanggungjawab semua untuk menjaga hutan. Bermaksud tanggungjawab orang Malaysia, Kuala Langat, orang asli dan juga orang-orang di seluruh dunia. Okey. Jadi saya fikir semua orang boleh memainkan peranan. Orang asli di sana boleh memainkan peranan dengan lebih jelas, dengan lebih bagus, kerana mereka adalah penduduk yang memerlukan hutan simpan tu sebagai kawasan raya mereka. Okey. Dan saya fikir beberapa NGO telah pun mendekati mereka, memberikan informasi yang betul terhadap informasi-informasi salah yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perkara lain adalah saya rasa isu ni perlu diperhebatkan, disebarkan kepada dalam media-media sosial dan juga kepada media-media bercetak dan sebagainya. Kalau boleh orang persendirian ataupun kumpulan-kumpulan NGO di luar, mungkin anda boleh menulis surat kepada Menteri Besar mengikut apa yang dikatakan oleh Syakila tadi, bahawa usul ni ada satu usul diluluskan di persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor
Dan perkara itu boleh diguna pakai untuk menghantar surat kepada MB mengatakan supaya penyawartaan ini ditarik balik. Kerana Dewan Undangan Negeri Selangor sendiri telah meluluskan satu usul sebulat suara. Jadi boleh gunakan tu, dan kalau boleh hantar melalui tangan, hantar melalui tangan. Kalau boleh, walaupun ada COVID, mungkin seorang dua boleh hantar melalui tangan, dan kalau boleh mungkin panggil media sekali, media, dan dapatkan sebaran melalui media. Dan ini boleh memberikan tekanan kepada kuasa eksekutif pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor untuk menarik balik penyawaratan. Itu saja. Terima kasih Shakila dan Suresh. Ya, saya pun setuju juga kita boleh terus bercakap pasal isu ini sementara kita tidak boleh berdemo secara fizikal, kita berdemo secara digital. Nak menambah sikit yang Shakila cakap, dekat Facebook juga kita ada frame untuk profile picture anda kalau nak tukar, ya. Boleh cari dekat frames. Hutan pergi mana juga sama. So hashtag tu memang ada di mana-mana. Apa-apa je pasal Hutan Simpan Kuala Langat tu gunakan hashtag itu jugalah. Okey, jadi ada apa-apa penutup yang nak diberi kepada orang awam? Okey, saya fikir ini adalah satu tindakan bersama. Kerja ni bukan kerja NGO sahaja ataupun kerja orang asli sahaja ataupun kerja penduduk Kuala Langat sahaja. Saya fikir ini adalah satu tindakan bersama. Setakat ni kita lihat ada beberapa kejayaan, ada beberapa kemenangan, dan semua kejayaan kemenangan tu berhasil berpunca daripada kerjasama semua pihak. Dan saya berharap di masa depan lebih ramai rakyat Malaysia dan juga kawan-kawan lain daripada NGO lain dan juga mungkin daripada tempat lain di luar Malaysia boleh bersama dalam cara yang mereka boleh. Saya faham kekangan yang ada dan bersama-sama kita berhentikan ini. Itu yang saya harapkan supaya kita dapat bersama-sama. Ya, daripada saya sendiri, saya ingin tegaskan ataupun macam apa yang Suresh dah highlight bahawa setiap individu ada peluang dan juga cara masing-masing untuk menolak penyawartaan dan untuk menyelamatkan hutan-hutan di Selangor khasnya. Dan mungkin jika kempen ini berjaya dengan betul ataupun kita berjaya menolak nyawarta, mungkin modul ni boleh diserapkan ke negeri-negeri lain dan juga kita boleh ambil contoh negeri Selangor dengan mengadakan town hall dan juga pendengaran awam di negeri-negeri lain sebelum berlakunya masalah penyawartaan dan sebagainya. Dan suka untuk saya ingatkan media kita sangat luas, berita pun sangat laju dan sangat cepat. Saya minta untuk semua pastikan mendapat maklumat yang betul, berita yang sahih sebelum kita share kepada orang lain tentang isu-isu berkaitan nyawarta Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Dan macam yang Kina sebutkan, sebagai Suresh sebutkan dan saya sebutkan sekali, jika mahukan fakta ataupun daripada pandangan orang asli dan juga NGO yang bekerja untuk menolak nyawarta Hutan Simpan Kuala Langat Utara, gunakan hashtag Hutan Pergi Mana untuk dapatkan info-info yang tepat dan yang terbaru. Jadi sebagai orang awam, sebarluaskan cerita tentang ini. Saya berharap agar isu-isu nyawarta hutan simpan terutamanya isu-isu orang asli dan juga isu di Hutan Simpan Kuala Langat Utara dibicarakan sehingga di kedai kopi, di tingkap-tingkap rumah-rumah dan sebagainya, so that kita nampak bahawa semua orang sedar dan ini adalah satu tamparan hebat kepada MB Selangor bahawa no more deforestation. Tak ada lagi deforestation. Okay. Saya setuju. Jadi mungkin untuk pengakhir penutup, kita mengucapkan Selamat Hari Moyang kepada orang asli terutamanya kaum temuan ya di Kuala Langat. Selamat Hari Moyang. Ya. Okay, terima kasih. Sama-sama. Bye. Hai, saya Sakina dari Greenpeace Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Moyang kepada penduduk temuan di Kuala Langat
dan juga ingin menyatakan bahawa jangan merasa takut, kami aktivis-aktivis akan ada di belakang anda untuk mempertahankan hutan simpan Kuala Langat Utara. Hai, Assalamualaikum. Saya Syakila Zain mewakili Persatuan Aktivis Sahabat Alam ataupun Kuasa. Ingin mengucapkan selamat Hari Moyang kepada rakan-rakan temuan di Hutan Simpan Kuala Langat dan kepada rakan-rakan orang asli kami sentiasa menyokong di belakang anda bagi membantu apa-apa jenis perjuangan ataupun perlawanan yang sedang berlangsung dengan kerajaan negeri. Terus lawan. Hello, selamat sejahtera. Nama saya Sharifah Sabrina, saya Akil. Saya adalah Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam atau the short form is PEKA Malaysia. Kami dari PEKA Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Moyang kepada komuniti temuan di kampung-kampung orang asli di Kuala Langat. Sambutan Hari Moyang juga ni sebagai identiti masyarakat Malaysia yang bermacam-macam kaum ya, dengan perayaan mereka. Kita sangat bertuah ya, mempunyai bermacam-macam culture. Dan kami berharap sangat sambutan yang istimewa ini akan dapat dikenali secara luas pada tahun yang akan datang. Kami di PEKA akan sentiasa berusaha dan menyokong mempertahankan hutan ya. Kami akan tetap menyokong mempertahankan hutan, kawasan rayau dan tanah adat komuniti temuan untuk menyambut Hari Moyang, kerana hutan adalah sebahagian daripada kehidupan orang asli. Oleh itu, selamat menyambut Hari Moyang kepada komuniti temuan di Kuala Langat dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 dengan hasrat cadangan pemansuhan hutan simpan Kuala Langat Utara akan ditarik balik oleh Kerajaan Negeri Selangor secepat mungkin. InsyaAllah. Semua selamat. Terima kasih. Hai semua, nama saya Ili Nadia daripada Climate Action Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Moyang kepada kawan-kawan kita di Kuala Langat. Selamat sejahtera, nama saya Puan Lai Ping. Saya adalah salah satu founder dari Persatuan Tindakan Alam Sekitar Kuala Langat. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Moyang kepada kawan-kawan kami dari kampung-kampung orang asli di Kuala Langat. Kami juga akan bersama-sama dengan NGO lain mentahankan hutan selatan Kuala Langat. Hai, nama saya Brian dari Parti Sosialis Malaysia. Ingin mengucap selamat Hari Moyang kepada komuniti orang asli temuan. Mereka sering ditindas dalam sistem ekonomi hari ini. Kita dari Parti Sosialis Malaysia dan kawan-kawan dari aktivis grup lain akan sentiasa berjuang bersama mereka. Hidup perjuangan! Hai, selamat Hari Moyang. Saya Juntan dari kumpulan penggiat seni Five Art Centre ingin menyampaikan salam kepada komuniti orang temuan di kampung-kampung orang asli di Kuala Langat dan juga di seluruh Malaysia atas perayaan Hari Moyang tahun ini. Dengan itu, kami juga ingin mengucap terima kasih kepada penduduk komuniti orang asli yang telah mengajar kita bagaimana kita boleh hidup seimbang dengan alam sekitar dengan adat-adat dan cara hidup yang mengutamakan hutan dan juga komuniti. Oleh itu, kita akan sentiasa menyokong dan mempertahankan hak-hak kebudayaan orang asli dan juga hak-hak pemeliharaan hutan simpan di Malaysia. Have a great celebration. Salam sejahtera. Saya Najwan Halimi, Ahli Dewan Negeri Selangor kawasan Kota Anggrek. Saya ingin menyatakan pendirian membantah penyawartaan hutan simpan Kuala Langat Utara dan pada sidang Dewan Negeri Selangor baru-baru ini pada 11 November 2020 saya telah membawakan usul persendirian mendesak dan menuntut kerajaan negeri agar menolak sebarang rancangan penyawartaan hutan simpan di Negeri Selangor termasuk yang melibatkan hutan simpan Kuala Langat Utara, dan usul tersebut telah disokong secara seberat suara
oleh semua ahli Dewan Negeri Selangor, dan kita harapkan tindakan ini dapat diambil dengan serius oleh Kerajaan Negeri dan membatalkan cadangan tersebut serta terus mempertahankan semua hutan-hutan simpan di Negeri Selangor demi memastikan sumber-sumber air kita terpelihara dan pada masa sama menjaga keseimbangan alam sekitar demi memastikan anak-anak cucu kita di masa akan datang dapat menghargai dan menikmati warisan alam semula jadi di negeri ini. Dan saya juga mengharapkan Kerajaan Selangor untuk menerapkan dasar-dasar negeri yang lebih mesra alam sekitar dan menjadi negeri yang pertama di Malaysia untuk menerajui perubahan ke arah mengekalkan keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Saya Lim Yue, saya ahli Dewan Negeri dari Kampung Tunku dan saya membantah cadangan penyahwataan Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Pada 11 November tahun ini di Dewan Negeri Selangor, kami telah meluluskan secara sebulat suara satu usul yang mempertahankan kawasan hutan simpan sebagai satu sumber alam dan juga tempat tadahan air, dan saya rasa hutan simpan Kuala Langat Utara juga perlu termasuk dalam usaha itu. Jadi kepada semua sahabat dari kampung orang asli di luar, saya harap kamu tahu kamu tidak berseorangan dan kami akan sentiasa menyokong kamu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Edri Faizal, Adun Dun Dusun Tua di kawasan Hulu Langat. Pertama sekali, saya antara adun yang menyokong untuk membantah penyahwartaan Hutan Simpan Kekal Kuala Langat Utara. Dan seperti yang maklum, kita telah memperjuangkan hal ini dalam Dewan, dan saya ketika itu telah membahaskan tentang kepentingan hutan simpan untuk dikekalkan, bukan sahaja semata-mata sebagai sumber alam sekitar, sebagai boleh dikatakan hutan itulah hidup kita, tapi juga demi untuk mempertahankan identiti orang asli yang tinggal di situ. Sebagaimana kita faham, orang asli itu identitinya adalah tanah adatnya, dan tanah adat itu termasuklah hutan itu tadi. Jadi sebab itu perjuangan mempertahankan orang asli di kawasan hutan simpan adalah juga perjuangan mempertahankan identiti mereka. Kalau kita tidak mahu identiti kita dikacau-kacau, maka saya percaya sepatutnya kita berempati, kita juga bersimpati, kita tidak mahu mengganggu identiti orang lain. Jadi kita harap kita dapat kekalkan hutan simpan bukan saja di Kuala Langat Utara tapi juga di mana-mana, kerana hutan ini adalah kehidupan kita. Kita tidak menolak pembangunan. Banyak lagi tanah-tanah yang boleh dibangunkan tanpa perlu kita mengorbankan hutan kita.